Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi Surau Kampung Jaya, EJK Surau, para muslimin, muslimat, para hadirin, hadirat, sedang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur kepada Allah dapat sama-sama kita berada dalam majlis yang mana kita doakan supaya majlis yang kita berada ni dapat keberkatan, menjadi perkiraan amalan kita, dan juga kita berharap dengan keizinan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni dapat kita memanfaatkan masa dan juga peluang yang ada. Jadi insyaAllah pada bulan Rajab ni saya mengambil peluang untuk mengimbau kembali ataupun mengulang semula kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita jadikan, saya pilih tajuk Isra' Mi'raj ni kerana bertepatanlah dengan bulan ni, bulan Rajab. Dan juga kita perlu ingat bahawa dalam bulan Rajab ni peristiwa yang besar berlaku, antaranya peristiwa ni, yang mana dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita takhlifan, yakni pengiktirafan solat. Jadi kita jelah setahun sekali Isra' Mi'raj ni, maka rugi kalau kita tidak mengambil peluang yang ada untuk kita mengulang kembali, untuk kita mengingati kembali peristiwa yang Nabi lalui ini, yang merupakan mukjizat yang mana yang besarlah. Kalau diceritakan kepada para sahabat, ramai para sahabat yang tergoncang imannya, payah nak percaya, sebab cerita hak Nabi cerita ni, peristiwa ni di luar batasan ataupun di luar kemampuan logik, fikiran akal manusia untuk menerimanya. Kerana pada ketika itu kita lihat bahawa di waktu yang Nabi berada tu tiada kemajuan teknologi dari sudut pengangkutan, dari sudut kelajuan kenderaan dan sebagainya. Jadi amat payah untuk masyarakat Arab jahiliah dan juga para sahabat-sahabat Nabi untuk percaya. Tapi bila disoal kepada Sayyidina Abu Bakar, yakni rakam karib, sahabat karib Nabi, Sayyidina Abu Bakar kata, sekiranya Nabi cerita benda pelik lagi pun, benda yang mustahil berterima di akal, maka aku tetap percaya, yakin dengan apa yang Nabi cerita, Nabi bawa. Hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar ni, ulama sebut kalau kupu iman kita semua ni daripada mula sampai akhir tetap ada sama dengan iman Sayyidina Abu Bakar. Tu hebat ya. Jadi disebut peristiwa Isra' Mi'raj ni pada 27 Rajab. Berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni pada 27 Rajab bersamaan sebelah kerasulan Nabi. Baik. Cuma untuk malam ni saya tak berasa lah nak cerita panjang, sebab dia panjang sangat. Kalau kita cerita dari sudut perjalanan Nabi Isra' tu saja pun peristiwa-peristiwa banyak berlaku. Malah dari sudut Mi'raj ni Nabi nak naik di langit pun peristiwa tu banyak berlaku. Jadi saya cerita sekadar Isra' je lah, perjalanan Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Baik, dalam pengertian sebenar yang dimaksudkan dengan Isra' tu ialah yang mana diperjalankan hamba. Maknanya Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa ulama sebut maksud jalan ni mana? Maksud jalan ni, jalan dengan roh ke, ataupun Nabi Allah Ta'ala bawa dalam keadaan Nabi tak sedar, roh saja jalan ke, ataupun roh dengan jasad? Tak. Jadi jumhur ulama sebut roh dengan jasad, Nabi dengan jasad sendiri jalan. Ada walaupun ada setengah yang kata roh saja, tu tak apalah, tu tak sekira habaq tu. Cuma kita nak kata bahawa maksud Isra' din Allah Ta'ala memperjalankan hamba dia. Yang ni kata Allah Ta'ala bawa jasad dengan Nabi, roh Nabi dan jasad Nabi sekali dalam perjalanan merentas
Inilah beberapa peristiwa yang berlaku. Dan Mi'raj pula ialah dengan makna perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi, yakni daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Sebab itulah Isra' Mi'raj ni dengan makna perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha dengan menembusi planet-planet dunia serta menjelajahi 7 lapis langit, lalu kembali ke Mekah pada malam tu juga. Maknanya dalam perjalanan separuh malam, sebahagian malam, Nabi kembali semula. Suatu peristiwa yang payah dan sukar untuk kita terima dengan akal fikiran, tapi kita kena beriman, yakin. Sebab itulah dengan perkara-perkara hukum dan juga peristiwa yang Nabi nak cerita ni, ada agama yang tidak boleh kita nak fikir dengan akal. Tak boleh. Dalam bab-bab agama kita tak boleh ada perkara yang ikut logik akal tak mampu untuk kita fikir, tapi hukum dia kata macam ni. Sebab tu Al-Quran ni dia melintasi fikiran kita. Itu hukum-hukum Allah Ta'ala, syariat ni. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra', A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihat kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Waktu malam saya cerita dah. Sebab apa berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni, dengan erti kata lain, Allah Ta'ala nak menggembirakan hati Nabi. Nabi ketika tu, pada tahun tu disebut tahun kesedihan Nabi. Nabi sedih. Nabi berasa hiba dengan apa yang berlaku kepada Nabi sendirilah. Dia kehilangan dua orang yang Nabi sayangi dan Nabi cintai, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Jadi dua orang yang meninggal ni merupakan tulang belakang orang kuat Nabi. Dari sudut perjuangan Nabi nak bawa Islam dakwah tu sendiri, tengok Sayyidatina Khadijah selalu sokong Nabi. Dari sudut duitnya sendiri, harta, Sayyidatina Khadijah ni orang yang kaya. Dari sudut wang, dari sudut harta, business woman panggil, business man lah, mana orang panggil orang hebat dari sudut harta ni. Sehinggalah Sayyidatina Khadijah disebut, sekiranya aku mati, maka gadalah tulang belulang aku ni untuk perjuangan Islam. Sampai tahap tu dah harta habis guna untuk perjuangan Islam, mati pula suruh ambil gadah tulang ni nak buat perjuangan Islam. Hebatnya Sayyidatina Khadijah. Sebab itulah tengok orang puan ni juga main peranan penting pada lelaki, dari sudut perjuangan, dari sudut tulang belakang, semangat dan dorongan sekali. Tengok mana-mana ketika Nabi menerima wahyu tu, Nabi ketar, takut, gugup Nabi ni. Tengok apa? Malaikat Jibril turun dalam keadaan rupa asal. Takut Nabi, ketar ni, suruh baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Sehingga dia ajar, lalu Nabi ni balik dalam keadaan ketar, takut. Sayyidatina Khadijah ni dia main peranan sebagai seorang isteri ni. Dia peluk, dia selimut Nabi, peluk Nabi, kata ke Nabi ni, kamu ni orang yang benar, berada di jalan yang benar. Mustahil untuk Allah Ta'ala nak bagi benda yang tak molek lah maknanya. Jadi dari sudut tu kita lihat sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah. Bila Sayyidatina Khadijah mati ni, meninggal ni, menyebabkan Nabi ni rasa hiba, rasa sedih. Begitu juga dengan berlaku kepada Allahumma salli ala Muhammad, Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri, yang merupakan orang tersohor di Madinah. Dan Abu Talib ni orang yang mana kita sebut orang tersohor lah, masyhur. Sehinggalah bila mana orang nak ketek sikit, orang nak curi sikit, orang nak kata ke Nabi kita ni, Nabi Muhammad ni, tak boleh nak kata apa, nak buat apa pun Nabi kita tak boleh. Sebab apa? Adanya Abu Talib.
bapa saudara Nabi, yang selalu backup Nabi, yang selalu menjadi pendorong Nabi untuk terus berjuang ke jalan Allah ni. Akhirnya ialah bila sampai masa meninggal Abu Talib ni, jadi Nabi ni dihina, dicaci, dimaki dan sebagainya. Ya. Lalu kita tengok semasa nazaknya Abu Talib ni, Nabi dak putus asa untuk menyampaikan dakwah kepada bapa saudara dia. Seandainya kalau bapa saudara dia tu masuk Islam, besar pahala tu, ganjaran besar. Tapi no awalnya dah hidayah tu milik Allah. Sehingga menangis Nabi ni, Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ni tak mampu nak bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang, yang kamu cinta, yang kamu suka. Melainkan Allah Ta'ala yang bagi saja hidayah pada orang yang dia kehendaki. Maknanya tak mampu Nabi nak bagi hidayah. Macam kita lah, kita nak berdakwah kepada orang. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah je. Kita nak suruh dia sembahyang, kita nak suruh dia menunaikan solat, nak suruh dia apa semua ni tak mampu. Kita ada mayang main, jom. Dia nak mayang, dia tak mau mayang, nak apa dia? Kita paksa dah kita sebut apa akibat dak sembahyang, balasan Allah Ta'ala bagi kepada orang dak sembahyang dan sebagainya. Tak ada kira kalau tak dapat hidayah. Tapi kita sampai, kita sudah tugas kita ni balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada seorang ni walaupun satu ayat. Kalau kita mampu nak sampaikan pesanan dakwah kepada orang, sampaikan juga walaupun satu ayat. Oh, kita tahu. Baik. Lalu bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib ni, lalu Nabi bawa diri, orang Mekah ni hina Nabi, herdik Nabi, caci Nabi, macam nak buang Nabi ni. Lalu Nabi bawa diri ke Taif. Bila Nabi bawa diri ke Taif, begitu juga dengan masyarakat Taif pun sama, turut sama. Menghalangi perjuangan Nabi, kata hudah molek ke Nabi, caci maki dan sebagainya. Lalu menyebabkan Nabi bertambah rasa sedih. Sebab tu kita kata dalam keadaan sedih, orang hina pula, caci pula, maki pula seorang ni, hati dia ni rasa macam nak luruh. Sehinggalah disebut dalam cerita, dia kata malaikat Jibril menangis tengok Nabi. Dua tempat menangis, masa kena hina dekat Taif satu Nabi, dan juga masa Nabi Ismail nak kena sembelah. Dua kali malaikat Jibril menangis. Jadi malaikat Jibril turun kepada Nabi ni, tanya nak tak kalau aku hempak bukit ni ke atas penduduk Taif. Lalu Nabi kata tak perlu, kerana mereka ni sesungguhnya mereka semua ni tak tahu. Mereka semua ni tak tahu. Mana generasi yang akan datang mungkin beriman dengan aku. Tengok sifat sabar Nabi ni, Nabi bersabar dengan umatnya. Kalau Nabi dah bersabar berlaku pada Nabi-Nabi lain, Nabi Soleh, Nabi Nuh dan sebagainya, umat semua dibinasakan. Kerana kita kata, ialah kita sebut bahawa umat-umat tu tak beriman kepada Nabi sendiri. Tapi Nabi dengan sifat sabarnya, tengok alhamdulillah kita sebut umat Islam terus kekal hingga sekarang lah. Kita sebut dengan perjuangan titik peluh Nabi dan para sahabat lain untuk menaikkan syiar agama ni. Baik, pada malam sebelum berlakunya kejadian, malam sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni, disebut dua riwayat. Riwayat pertama dikatakan Nabi kita ni sedang tidur di Hijr Ismail, berdekatan dengan bapa saudaranya iaitu Hamzah, Saidina Hamzah dia tidur, dan juga bersama dengannya Ja'far bin Abi Talib tidur. Ada riwayat lain kata Nabi sedang tidur di rumah Ummi Hani binti Abu Talib. Jadi biarlah tak apalah selisih antara dua riwayat tu. Cuma nak sebut malam sebelum Nabi diisrakan, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga malaikat-malaikat lain turun, bawa air Zam-Zam dan juga bawa mangkuk atau bejana yang berisi dengan iman, hikmah dan juga kesabaran. Lalu bila mana Nabi dibersihkan, Nabi dibelah dada, dibersihkan dengan air Zam-Zam dan juga diisi dengan iman, hikmah dan juga kesabaran. Timbul persoalan, orang kata apa Nabi bersih dada lagi, tak bersih ke hati Nabi? Pertama kita kena faham bahawa Nabi ni maksum. Nabi ni ialah orang yang bebas, suci daripada dosa, tak pernah buat dosa, maksum. Jadi maksud belah dada tu ialah dengan makna melapangkan dada, dan juga ditambah lagi keimanan, ditambah lagi hikmah dan juga kesabaran. Sebab Nabi nak main, nak jumpa, nak ambil takhlifan ni, nak berjumpa dengan Allah, nak ambil suatu benda yang berat, lalu dibersihkan, ditambah kekuatan, ditambah keimanan untuk Nabi ni. Baik, lepas tu
Lalu selepas pada Nabi dibelah dada, saya cerita secara ringkas je lah untuk maklumat dah, pada untuk mengimbau kembali. Sehinggalah Nabi didatangkan dengan utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himari duna al-baghli yadau hafirahu 'inda muntaha tarfih. Nabi kata telah didatangkan kepada aku ni seekor burak. Nabi sebut lepas pada selesai semua sekali ni, Nabi didatangkan dengan seekor burak. Nabi mencirikan sifat burak ni ialah ialah seekor binatang yang putih rupanya. Tawilun fawqal himar, tinggi sikit daripada keldai. Duna baghli, rendah sikit daripada lebih kurang macam ke baghal. Baghal ni kacukan. Kuda dengan keldai, tubik baghal. Baik. Lalu disebut lagi yadau hafirahu 'inda muntaha tarfih. Kaki satu langkah je, selangkah kaki sejauh mata memandang, pergerakan secepat tu. Mana nak sebut sini, mata kita ni mampu melihat mana jauh, paling jauh. Saya duduk sini, saya boleh tengok pintu pagar tu duk kira sejauh mata memandang, sebab ada halangan yang menjadi penghalang untuk sampai. Kita nak tengok sejauh mata memandang ni, kita naik duduk tempat luar, naik atas bukit, duduk tengah laut ke, mata kita ni boleh pergi jauh mana. Ada orang mata duduk tempat laut ni, dia akan nampak sampai ke air laut tu, dia akan nampak macam ke tempat jatuh air laut. Tu mata jauh mata memandang. Kalau bukit pula jauh mana dia boleh pergi. Maknanya sekaki melangkah. Nak sebutnya laju. Zaman Nabi tak ada kenderaan laju gitu. Tak ada. Para sahabat seolah tidak percaya apa yang Nabi cerita ni. Yalah, menurut kita kata kita berada di dalam keadaan wakil sekarang ni, kalau orang cerita benda pelik je. Dah pun benda pelik, saya nak kira pada orang cerita benda pelik, kita payah nak terima kerana teknologi kita sampai setakat tu. Nabi kata perjalanan unta nak pergi ke Palestin maka masa berbulan-bulan. Unta tu kereta mewah dah. Unta kuda. Ada nak sebutnya memakan masa berbulan-bulan. Apatah lagi dengan separuh malam. Sebahagian malam. Naik langit pula. Orang putih pernah buat satu roket. Dulu heboh nama benda ni Apollo dah, dia naik bulan Apollo. Orang buat kajian Apollo tu, dia boleh pergi ke bulan, jarak antara bumi ke bulan ni 400,000 kilometer. 400,000 kilometer jauh. 400,000 kilometer. Boleh balik semula ke bumi tu. Apollo tu boleh balik semula ke bumi kurang daripada seminggu. Maknanya dia pergi bulan, dia balik pula ke bumi kurang daripada seminggu dengan perjalanan laju lah. Laju. Tu kita kata, kita pun rasa hebat, kagum lah. Kagum kita tengok makhluk buat benda tu kagum. Allah Ta'ala lagi hebat dari sudut buat benda-benda gini. Dia sebut nanti makhluk Allah ni, tu makhluk yang buat, Khalik buat lagi lah hebat. Pencipta yang buat. Orang Jepun buat apa ni, kapal kereta api aju tu, apa nama ni, Soyuz ke apa, aju kereta api dia tu, laju memang cepat sampai. Tak ingat nama apa, cuma dia nak kata makhluk boleh buat laju gitu. Jadi tak mustahil lah. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk buat benda yang lagi hebat. Sebab Allah Ta'ala ni maha penuh, maha kudrat, maha hebat dari inilah kudrat dan iradatnya. Baik. Pengembaraan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Tidak lama Nabi menaiki burak, mengenderai burak dan mulai perjalanan yang amat bersejarah tu daripada Mekah. Tidak lama sampailah Nabi di sebuah negeri yang bernama Taibah. Negeri Taibah ni pada zaman Nabi terdahulu adalah merupakan tempat bersumberkan pengetahuan dan juga ilmu. Disebut bahawa negeri Taibah ni ialah negeri Madinah yang diertikan sebagai negeri sumber segala pengetahuan. Yang ni di kota Madinah beliau bersama Jibril berhenti, yakni Nabi bersama Jibril berhenti dan turun solat sunat 2 rakaat. Nabi sampai tepat di negeri Taibah ni, Madinah ni, solat 2 rakaat bersama Jibril. Selesai tu Nabi berangkat lagi, naik kenderaan, berhenti di Syajaratul Musa, pokok Musa. Lalu Nabi selesai solat sunat 2 rakaat. Selesai tu Nabi pergi lagi di Bukit Tursina. Ada solat sunat 2 rakaat juga. Saya sampai dah di Gunung Tursina tu. Sampai adalah di tempat Gunung Tursina tu. Sampai kat Samiri, Lembu Samiri. Ada Lembu Samiri orang okey. Sebut kata
Orang Arab tu sebutlah, saya tak tahulah. Dia kata angin masuk daripada punggung patung okey tu, dia akan keluar ke mulut ni, dia bunyi macam suara derumang gitu, gitu. Ada tahulah orang Arab eka kadang-kadang. Ada tahulah tu. Baik. Selesai tu, makna mendapa pengajaran kita boleh ambil daripada sini ialah setiap kali Nabi berhenti, Nabi akan berhenti solat sunat. Setiap kali Nabi berhenti, Nabi akan berhenti solat sunat. Setiap kali Nabi berhenti, Nabi berhenti solat sunat. Jadi, kita sebagai hamba Allah ni, kalau kita berhenti di masjid, sunat tahiyatul masjid, iktikaf dan sebagainya. Jadi, ambil berkat tu. Ambil berkat dan juga kita ambil pahala amalan untuk kita solat sunat. Baik, selesai pada tu, Nabi melanjutkan perjalanan. Yang pertamanya diceritakan bahawa selesai Nabi solat sunat 2 rakaat di Baitul Laham. Adalah kisah-kisahnya. Baginda meneruskan perjalanan, tiba-tiba datang Ifrit. Ini baru nak masuk cerita. Permulaan Nabi ni, Nabi dalam perjalanan nak bergerak ni, Nabi dikejar oleh Ifrit. Ifrit ni dia bawa obor api. Api ni nak serang Nabi. Lalu Nabi tengok dia kejar, nak sampai dekat dah. Lalu malaikat Jibril kata kepada Nabi, bukankah aku ajar dah kamu satu doa nak naik kenderaan? Lalu Nabi baca doa naik kenderaan, lalu jatuh tersungkur, hancur binasa Ifrit tu. Jadi pertama kita kena faham apa pengajaran kita boleh ambil daripada yang ni. Saya bagi satu kisah, satu pengajaran. Apa pengajaran kita boleh ambil pada cerita hak Nabi ni? Tengok, perkara pertama ketika mana Nabi nak memulakan perjuangan atau memulakan perjalanan ni, kita pun sudah dikacau, sudah pun dihalang, dirintangi dengan iblis dan syaitan, konco-konco dia. Maknanya begitu juga kita semua ni, dalam kerja kita nak buat kerja baik ni, maka syaitan, iblis semua sekali ni pakat nak buat halang kita. Allah Ta'ala berfirman dalam satu surah, Allah Ta'ala kata, fabima aghwaytani la'akudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bukankah dulu aku kata, kerana fabima aghwaytani, kerana kamu sesatkan aku, kamu buat aku jadi sesak ni, iblis kata, kamu buat aku jadi sesak, jadi hina ni, maka la aku udanna lahum siratal mustaqim, aku akan halang juga, aku akan sekat juga, aku akan cuba nak lawang juga anak cucu-cucu kamu Nabi Adam ni daripada siratal mustaqim, jalan kamu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian iblis, jin, setan ni dia mari dalam keadaan la'atiyannahum min baini aydihim, dari depan kamu, wa min khalfihim, dari belakang kamu, wa an aymanihim, kanan kamu, wa an syama'ilihim, kiri kamu. Maknanya iblis, jin, syaitan semua ni dia akan mari dari sudut penjuru mana pun dia akan mari kat kita ni. Kerana nak lawang juga kita ni. Kalau kita boleh buat benda baik ni, tidak boleh tengok. Ada sebut iblis, jin, syaitan ni dia boleh mari kat atas. Dia boleh mari kat kanan, kiri, depan, belakang aja. Atas tak boleh sebab apa? Atas ni tempat turun rahmat Allah. Tempat turun rahmat. Jadi yang kita kena faham, dari kisah yang pertama ni disebut bahawa Nabi nak memulakan perjalanan, sudah pun dihalang, sudah pun didatangi oleh iblis, jin dan syaitan. Yang kedua, seterusnya Nabi perjalanan itu, Nabi melihat ada segolongan manusia yang sedang menanam benih padi. Seketika tu juga dapat menuai, dipetik hasilnya, dan keadaan demikian tu juga dapat menerus, yakni berulang-ulang berlaku pada mereka ni. Maknanya tanam benih tu boleh tuai, tu tanam benih pula tu boleh tua. Mana sekejap buat masa tanam boleh tua tu. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Lalu jawab Jibril, mereka adalah ibarat umat kamu yang suka menginfakkan harta benda untuk menegakkan kalimah Allah. Nabi kata gambaran bahawa orang yang suka menginfakkan harta benda, Allah Ta'ala bagi dapat hasil cepat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Umpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang mana menumbuhkan 7 butir lagi benih, dan pada tiap-tiap butir itu bercambah jadi 100. Allah Ta'ala melipat gandakan
baginya, bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala maha luas kurniaannya dan maha mengetahui. Baik, kita tengok dari sudut pandang kita, jika kita sedekah, kita infak harta kita, nampak kurang harta kita. Ada RM10, ambil duit RM10, letak dalam tabung. Benda kita boleh. Nampak dari sudut pandangan kita ni, rugi aku. Tapi hakikat sebenarnya, ibarat kita menabung. Kita isi duit dalam bank, lepas tu Allah Ta'ala bagi interest, bagi faedah banyak pada kita ni. Esok kita nak belanja, nak guna balik duit yang kita bagi dulu sedekah amalan kita kat akhirat esok. Nampak dari sudut tu. Biar kita kata pandang sisi kita ni hanya nak nampak pandangan orang yang beriman. Di sedekah ni biar nampak tak ada rugi lebih kepada kita. Okey, baik. Yang ketiga, setelah Nabi menyaksikan perkara yang aneh itu, kemudian dalam perjalanan seterusnya, baginda tercium pula bau yang sangat harum menusuk hidung. Lalu baginda bertanya kepada Jibril, bau apakah ini wahai Jibril? Jawab Jibril, inilah bau masyitah sekeluarga, yang mana telah merelakan diri mereka ni direbus dalam kawah ataupun kuali yang besar yang berisi dengan timah yang mendidih kepanasan oleh Fir'aun lantaran keteguhan iman kepada mereka dan enggan mengakui Fir'aun ni sebagai Tuhan. Baik, Nabi melalui satu tempat bau wangi. Nabi kata bau dia bau masyitah sekeluarga ni, malaikat Jibril sebut. Apa yang kita faham pengajaran masyitah ni merupakan orang suruhan kepada isteri Nabi, isteri Fir'aun, Asiyah tu. Akibat dia kita sebutlah macam mana terpecahnya lubang, jadi mengakunya bocornya rahsia dia beriman pada agama tauhid ni. Disebut ketika mana dia menyisir, masyitah ni menyisir ataupun menyikat rambut Asiyah ni, jatuh sikat, lalu dia sebut Allah. Menyebabkan Asiyah ni tanya, siapa Allah? Lalulah dia sebut Allah ni adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, menjadikan alam ini dan sebagainya. Sehinggalah berita ni sapa ke Fir'aun. Lalu Fir'aun ni ialah, kita sebut Fir'aun ni benda dia kata dia Tuhan. Dia suruh penduduk dia sembah dia. Dia suruh penduduk dia ialah mengaku dia sebagai Tuhan. Akhirnya masyitah ni tak tunduk dengan Fir'aun. Dibakar dalam kuali yang panah. Dibakar dengan diisi pula dengan timah yang mendidih. Baik. Saya tengok dah. Saya pernah melihat Fir'aun ni dengan mata lendir saya lah. Dari sudut saya pergi muzium, muzium di Mesir tu, Tahrir. Nama tempat tu Tahrir. Muzium tu masuk semua sekali, dia ada dua pecahan. Satu tempat ni, yang ni sebelah ni sebut Fir'aun Nabi Musa. Sebelah ni Fir'aun Nabi Yusuf. Fir'aun Nabi Yusuf dia punya mumia dia lain sikit, bukuh comel gitu. Kalau Fir'aun Nabi Musa ni ialah macam kita tengok Fir'aun dalam TV dan YouTube tu. Dia masing-masing ada dalam kaca dia tu duduk gini belakang ni. Duduk gini. Kalau Fir'aun ni, Fir'aun Ramses, nama Ramses ni, ranga mulut dia ni terbuka. Lepas tu tangan dia ni lain sikit lagi sudut, tak bercatung gini. Jadi kecil je, tak besar ni pun. Tak kita kata besar macam kita tahu kisah-kisah Nabi Adam besar tinggi. Tak, kita besar kita Fir'aun tu. Besar kecil lebih kurang kita. Kurang lebih macam kita gitu je. Cumanya agak sombong mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita tengok, yang kita tengok piramid tu, saya sampai dah piramid. Tengok piramid tu baru tempat letak mayat. Piramid tu dari sudut struktur bangunan yang dia cipta tu, satu bongkah bata tu besar mana separuh 1/4 ataupun berapa surah ni besar. Jadi kita fikir macam mana dia boleh buat bongkah, dia boleh susung comel piramid tu. Mana kita kata mana mungkin dia mampu untuk susung tanpa teknologi yang canggih. Jadi kita kena faham Fir'aun dulu teknologi dia canggih dah. Dari sudut perbinaan piramidnya, dah bangunan-bangunan dia duduk, maknanya dah nampaklah Allah Ta'ala hancur dah. Cuma Allah Ta'ala tinggalkan piramidnya sebagai bukti pada kita untuk kita bertambah keimanan, bagaimana orang dahulu dan sebagainya. Jadi pernah orang cerita Fir'aun ni buat satu bangunan tinggi menjangkau langit. Lalu Fir'aun ni naik atas bangunan tu, dia panah
anak panah tu ke langit, jatuh anak panah tu, darah anak panah. Oh, dia kata aku sudah pun membunuh Tuhan kamu. Allah Ta'ala tambah lagi sesak istidraj, tambah lagi sesak kepada Fir'aun ni, supaya Fir'aun ni rasa bongkah, sombong dan sebagainya. Jadi tu kisah sebut pasal bau wangi tadi. Masyidah dan sekeluarga ni dibakar dalam satu kawah wadi yang panah. Kita lagi dalam cerita lain disebut Ashabul Ukhdud. Suatu kisah yang mana ada seorang budak ni, ghulam. Budak ni dia raja nak cari seorang pewaris. Jadi dia cari budak-budak ni, suruh ahli sihir mengajar budak ni. Tapi dalam perjalanan ni, ahli sihir ni, budak ni dia jumpa seorang tok guru, senang cerita, tok guru. Jadi dia buat pilihan di antara, dia kata dia jumpa seekor binatang, dia kata kalaulah betul benda apa hak tok guru aku ajar ataupun ahli sihir ni ngajar, maka binatang ni mampu. Ialah apa binatang hak ganggu orang amal tu dengan batu, dia baca apa yang tok guru dia ajar, mampu sungguh. Lalu dia pun beriman dengan tok guru tadi, kiranya ahli sihir ni dia belajarlah ahli sihir. Lama-lama dapat berita daripada raja bahawa budak ni dok belajar dan langgar apa yang dia buat ni lah. Menyebabkan budak ni, ghulam, dia panggil ghulam ni, nak bunuh. Raja tu nak bunuh. Lepo dalam api dok jadi, lepo daripada bukit dok jadi, macam-macam buat kepada budak ni. Lepo dalam laut pun dok jadi, tak mati. Lalu budak ni kata, mudah je kata, kalau nak suruh aku mati, dengan syarat mengumpul semua penduduk yang berada di negara ni, atau negaramu ni, kumpul belaka, lepas tu panah aku ni baca bismillah dengan nama Tuhan budak ni. Lalu raja ni pun kata okey, dia pun ambil panah, dia baca bismillah dengan nama Tuhan budak ni, zruf, mati lalu budak tu. Lalu penduduk ketika tu dia tengok bahawa Tuhan yang sebenarnya ialah Allah. Sebutkan bismillah tu. Lalu semua penduduk kampung di situ, dia percaya, beriman ke dengan Allah Ta'ala. Menyebabkan raja ni tak puas hati, dia gali lubang parit besar, dia bakar parit ni, dia buat bakar, dia suruh terjun belaka dalam parit. Lalu seorang terjun, kerana dia yakin dengan keimanan. Seluruh kampung tu beriman. Seorang tinggal seorang ni, pocik tu dengan seorang baby dia pegang, bayi. Nak terjun acuh, takut lalu budak Allah Ta'ala kata, ni salah satu budak boleh cakap. Umur dia budak lagi tapi bayi tapi boleh cakap. Dia kata, mak buat apa kita takutnya terjun, kita berada di jalan yang betul. Lalu mak dia pun terjun dengan baby tu sekali. Nak katanya, bila Ta'ala tanam tauhid, keimanan, keteguhan iman dalam seorang ni, maka dia rasa takut. Begitu juga dengan peribadi yang berlaku kepada Masyidah sekeluarga ni. Baik. Selanjutnya dalam perjalanan tu, beliau melihat segolongan manusia yang mana yang memukul kepala sehingga hancur. Akan tetapi selepas tu kepala itu pun bercantum dan kembali semula sedia kala. Sehinggalah berulang kali kejadian itu berlaku. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapa orang ni? Nabi tengok satu golongan ni dia atuk kepala dinding hancur. Lepas tu Allah Ta'ala jadi kepala dia comel seperti sedia kala, atuk balik dinding hancur. Dan berulang kali. Nabi kata, siapa dia ni? Siapa golongan ini? Lalu malaikat Jibril kata, inilah perumpamaan golongan umat kamu yang suka melengah-lengahkan waktu solat, sehingga akhirnya habis waktu yang ditentukan. Baik, sini kita nampak peristiwa yang Nabi nak cerita ni, golongan yang mana dia melengahkan waktu solat. Lengah baru. Semayang tak? Semayang. Kalau dah semayang tu masuk dalam golongan ni tak? Tu kita sebut awwalu ma yuhasibu bihi 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah Ta'ala akan hisap pada hari akhirat, pada hari kiamat ni ialah sembahyang. Kalau sembahyang kita ni tak sembahyang dah pada awalnya, maka kita sudah pun di kategori fail dah dalam bab ni. Dalam bab pertama pun dah lepas dah sedekah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, mayang tak mayang. Tu. Baik, bila mana cerita peristiwa ni maka malaikat Jibril sebut mereka adalah umat kamu yang suka melengah-lengahkan waktu solat. Apa maksud lengah? Lengah
Sebagaimana firman Allah Taala, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah, yakni neraka bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang solatnya dalam keadaan lalai. Ulama dia tafsir maksud lalai itu ada tiga makna dia. Yang pertamanya ialah melewat-lewatkan ataupun melewat-lewatkan daripada melaksanakan solat sehingga tiba pada penghujung waktu, yakni hampir habis waktu solat. Sengaja melewatkan waktu solat, tak ada kerja buat benda. Bukan kita kata ada benda yang boleh menghalangi dia daripada buat benda ni, tapi saja duk main game, duk tengok cerita, duk main handset. Nak asal 5 minit lagi nak asal, baru start nak mayang. Orang gini yang sebut. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tidak khusyuk ataupun lalai dalam solat. Yang ni dengan makna solat tapi akad takbir sudah bagi salam. Dalam masa mana rokok, masa mana sujud pun, maknanya dia ingat sembahyang. Tiba-tiba at-tahiyyah dah, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, salah. Kadang kita. Sebab tu kita kata kadang-kadang kita tengok kalulah kita sebut khusyuk ni masuk dalam rukun solat, khusyuk. Ada satu ni dia 13 rukun solat, 14 ni khusyuk. Contoh saya letak contoh. Habis kita akad takbir sekali nak khusyuk tu payah dah. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah lalai, yakni dengan makna melupai janji-janji yang diikrarkan dalam solat. Itu sembahyang dah, tapi siap sembahyang tu tak buat maksiat. Tu kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ni boleh mencegah, boleh menghalang kita daripada buat perkara fahsyak, buat perkara mungkar. Tapi dengan mana orang sembahyang buat juga perkara mungkar, buat juga perkara fahsyak. Mungkar dengan fahsyak ni beza ke mana? Mungkar ni benda hak kita buat, benda yang jelas dosa, curi. Benda fahsyak ni benda keji. Seperti mana berzina, benda-benda yang berkaitan itulah fahsyak ni. Berzina sebagainya. Jadi sebab tu kita kata nak tengok bagaimana kualiti solat kita, tengok lepas pada kita selesai solat. Kalau kita terus lagi buat benda tu, maka seolah kita ni tidak ada kualiti dalam bab solat ni. Baik. Dalam ni ada setengah mazhab disebut mazhab Hanafi. Dalam bab solat ni ada juga ustaz saya cerita, masa saya belajar di Mesir dulu, dia cerita dia kata di Pakistan ataupun di India, saya tak ingat dah, sengaja tunggu, kita kata mazhab Hanafi ni dia tak sembahyang lagi solat subuh ni. Subuh tak main lagi, saya kat cerah baru sembahyang, kat nak cerah. Nampak cerah tu, kadang-kadang babas cerah dah sembahyang. Sebab benda nak ambil keutamaan solat berjemaah tu sendiri. Maknanya orang tunggu jemaah mari, tunggu jemaah mari sejak apa semua. Tapi tak apalah, amalan tu perselisihan para ulama, perselisihan mazhab ni khilaf, satu rahmat. Tak apalah kita dalam bab-bab tu, cuma nak ceritanya ada juga orang jenis mengutamakan sembahyang berjemaah, sanggup tunggu sampai sekarang ya. Tapi dah habis waktulah. Baik. Jadi pengajaran kita boleh ambil ni ialah sembahyang, orang tak sembahyang pun, orang sembahyang pun diseksa dan diseksa dalam api neraka. Apatah lagi orang tak sembahyang. Nabi masa nak terima takhlifan, Nabi sebelum ni terima 50 waktu solat. Pada umat ni 50 waktu solat. Maka kalau kita fikir 50 waktu solat, kita tak mampu nak tunaikan 50 waktu solat. Satu hari 24 jam. Kalau sejam sehari 24 waktu baru. Kalau lah 48 jam, kita bagi 2,5 jam, 48 baru. Jadi Nabi Musa kata umat kamu tak mampu, naik turun sehinggalah 5 waktu. Ini 5 waktu tu Nabi Musa kata lagi umat kamu pun tak mampu 5 waktu. Betul kita tengok 5 waktu je. Tapi ramai orang, keluarga kita sendiri, dah pergi jauh tengok keluarga kita sendiri pun ada yang kurang culah dalam bab sembahyang dan sebagainya. Baik, dalam perjalanan seterusnya, baginda Nabi SAW melihat orang-orang yang makan kayu berduri serta batu yang panas yang membara daripada neraka Jahanam.
Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapa mereka ni? Nabi tengok orang tu makan kayu, makan batu daripada dalam neraka Jahannam. Lalu jawab Jibril, mereka adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Memakan hartanya yang di dalamnya ada bahagian zakat yang belum dikeluarkan. Zakat penting. Zakat ni dia masuk dalam rukun Islam. Kalaulah orang tu tidak mengeluarkan zakat, maka dia dah termasuk dalam Islam. Berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar, ketika mana Nabi wafat, setelah Nabi wafat ni, maka ada segolongan, sebahagian para sahabat ni tak ambil keluar zakat. Tak ambil, dia kata tak ambil keluar zakat. Lalu Saidina Abu Bakar bawa bala tentera nak serang ni. Sebab apa? Dia kata dia sudah bukan Islam lagi. Begitu juga dengan Saidina Umar. Walaupun Saidina Umar mula-mulanya dia menghalang, tapi bila berlaku pada zaman Saidina Umar juga, jelas bahawa zakat ni benda penting tak? Sebab tu dalam zakat ni, maksud zakat sendiri dia dengan makna namak, tumbuh, berkat, ziyadatul khair. Maknanya kalau orang tu keluar zakat, maka harta dia ni bertambah berkat, bertambah baik harta dia ni. Sebab kalau kita fikir dalam harta yang kita ada ni, kita tak tahu di mana berkatnya, di mana kelebihannya. Jadi kalau kita keluar zakat, maka dia membersihkan harta kita, boleh membersihkan, boleh bertambah berkat, tambah kebaikan. Okey, baik. Satu lagi dia ada banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa ni. Saya nak ambil satu lagi peristiwa sebelum menutup ni lah. Yang selanjutnya, dalam perjalanan Nabi SAW melihat segolongan manusia yang mana yang sedang menghadapi dua hidangan, dua mangkuk. Satu yang berisi dengan daging yang sudah dimasak, dan yang satu lagi berisi dengan daging yang mentah dan busuk. Lalu yang anehnya, mereka lebih suka memilih makanan yang mentah dan busuk tu. Nabi tengok ada orang ni disediakan dua hidangan, satu hidangan sedap, comel daging sedap masak ni, segi daging mentah busuk. Lalu orang ni makan daging yang mentah lagi, sedangkan daging yang sedap tak semua, tak macam. Lalu tanya malaikat Jibril, siapa golongan ni? Lalu malaikat Jibril sebut, mereka adalah gambaran daripada umat Tuhan yang suka berzina. Maknanya sanggup pilih benda yang haram daripada yang halal. Sebab tu kita kata zaman sekarang ni, kalau orang nak buat benda ni tak jadi malu dah. Tak malu dah dah ni. Si aibuh dalam media sosial, buat hubungan dengan puang tu, ada curang, ada apa semua, main kayu tiga dan sebagainya. Seolah-olah tak malu. Sedangkan isteri hak halal tu ada dah, untuk dia melepaskan nafsu dan sebagainya, tu ada dah. Tapi dari sudut ni sendiri pun dia sanggup memilih benda yang tak boleh. Pernah tengok ada orang kena hukum hudud. Hukum hudud bagi orang yang berzina ni ialah rejam. Ialah rejam sampai mati. Kalau tengok dalam YouTube orang buat di Saudi kan. Di Saudi ni, dia kalau orang lelaki berkahwin dengan perempuan yang berkahwin, maksudnya sama-sama kahwin dua orang ni, tapi bukan laki bini, maka dia akan dihukum rejam sampai mati. Kalau tengok dalam YouTube tu, dia kata dia siap-siap pakai kain kapang comel dah ni, tanam separuh pinggang, lalu orang ada sekitar tu pakai lepor batu belaka supaya mati dalam rejam sampai mati lah ya, barulah bersih dosa dia tu. Maknanya dia kembali kepada Allah lagi tanpa bawa dosa di zina dah. Dan kalau perempuan tu nak kahwin lagi, lelaki tu kahwin dah, lelaki tu kena rejam sampai mati, perempuan tu kena sebab lah. Yang nak kahwin kena sebab, yang kena yang kahwin dah kena rejam sampai mati. Sebab tu kita kata, walaupun kita nampak dia bagi pengajaran kepada kita. Tak? Kalau buat, kita kata Malaysia ni buat hukuman sedemikian, tak ada dah rasa berlaku perkara-perkara begitu. Itulah sebut dalam itu kena kontak keadaan masyarakat dan sebagainya. Saya cukup sekadar tu dah. Saya rasa untuk malam ni ya, ada banyak peristiwa berlaku, yang ke-7, yang ke-8, ke-9, 10, 11. Jadi saya ambil sampai setakat tu je. Nah. Jadi mudah-mudahan kita mengimbau kembali apa yang Nabi cerita, apa yang Nabi berlaku pada Nabi ni, mudah-mudahan tambah iman kita. Tambah amalan kita, dan dikira sebagai amalan untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala, berat timbangan mizan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk lemah tu datang daripada kelemahan, kejahilan, kebodohan diri ni. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.